Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan meeting pada malam ni. Alhamdulillah, hari ni meeting yang kita yang ke-8. Saya perkenalkan diri, saya Muhammad Abdullah bin Faisal dari umur 19. Dan hari ni saya merupakan MC untuk meeting kita yang ke-8. So, tanpa buang masa, saya menjemput untuk presenter kita yang pertama, iaitu topik 1, pembentangan OPP Flip Chart by Senior VM Nuraini. Dengan lafaz bismillah, dipersilakan. Ada ke VM Nuraini ni gelap gelita ni? Ada kejap tengah duk nak apa? Okay. Nak share slide. Hari ni tak ada pembantu, so lambat sikit. Saat lama, tak reti-reti lagi nak share. Selalu ada pembantu ke? Bukan diri sendiri ke? Itulah tak reti. Alamak, tak boleh lagi sana. Oh. Selalu Ina kan dek tolong? Tak, kenapa ni tak boleh buka ni saat. Dia kena buka. Share screen. Jadi macam ni, macam mana nak buat slide bagi penuh Tekanlah yang slideshow hang belum tekan. Sini tak boleh. Kalau tekan kat sini dia tak gerak kan? Gerak kat sana, slide kedua. Tak keluar apa-apa lagi. Tak keluar apa ni? Tak keluar. Song, tak ada apa. Okey, patah balik. Hang pergi ambil dekat tu yang petak tu, yang sebelah petak banyak tu. Tak apa, Tak yang mula-mula. Sat. Halah. Sat tau. Selalu jadi gini. Kalau gambar payah hantar mai sini. Lepas hantar dekat Nizam share. Tapi boleh kan kalau saya Boleh je. dah share dah ni sebenarnya, nampak dah? Dah nampak dah. Okey, Cuma tak nampak slideshow je, Cik. Guna macam ni je boleh? Boleh je. Ya. Okey, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dah beberapa kali meeting pun masih lagi tak boleh nak share slide. Kena belajar lagi gambarnya. Okey. Hari ini saya diberi tugasan untuk pembentangan flip chart. Macam mana kita nak flip chart. So macam last week, Special VM Yuli dah bagi tahu macam mana cara kita nak guna flip chart tu. So hari ini saya diminta untuk berkongsi macam mana cara kita nak present flip chart ni. So saya cubalah sebab sebenarnya bila dah kita buat plan copy satu-satu ni, kita tak guna flip chart ni secara menyeluruh, betul kan? Biasa kita akan guna plan copy dan kita tak guna menyeluruh flip chart ni. So saya pun nak kena recall balik seharian hari ni juga recall, tak tahulah kan. Okey. So mudah-mudahan apa yang saya nak kongsi hari ini memberi manfaat mudah-mudahan dapat memberi sedikit kefahaman kepada kawan-kawan yang hadir malam ni lah. So saya yakin yang mana hadir malam ni dengan satu niat je lah untuk kita belajar. So ini sebenarnya kan first mula-mula saya kenal Xuanghu dan saya agak suka dengan Xuanghu masa tu
saya dah kenalkan nama ke? Rasanya semua dah kenal kot. Saya Noraini Binti Rusdi. Saya dah lama jugalah kenal Syuangbo ni. Dah lebih dah hampir 20 tahun saya mengenal Syuangbo. Okey, kita balik kepada awal. Okey, sebenarnya mula-mula saya tahun 1995 saya pergi ke OPP Syuangbo masa tu. Pembentang masa tu, masa dia share first slide ni, saya dah masa tu saya dah terfikir dah, tapi sebab masih lagi agak muda kan, so dia tak fikir sangat. So sebenarnya ini adalah salah satu slide presentation yang akhirnya mengubah pandangan saya dan saya yakin semua orang pun orang kata apa semua orang pun ada keinginan yang sama, okey, iaitu semua orang nakkan kejayaan. Cuma kejayaan ni pada setiap orang tu dia tengok kejayaan ni pada sudut yang berbeza-beza. Okey, ada yang orang kata apa, ada yang dia nampak orang yang ada duit banyak tu berjaya. Ada yang nampak orang ada rumah besar, kereta besar juga berjaya, dan ada juga yang nampak berjawatan besar, okey, bergaji besar juga berjaya. So memang betul semua itu juga adalah kejayaan. Tapi apa yang saya nak share ni adalah satu definisi kejayaan yang sebenar, yang mana seseorang yang betul-betul nak berjaya tu dia harus wajib memiliki wang, masa dan kesihatan ni serentak. Okey, dia mesti kena ada ketika-ketika ni serentak. Okey, kenapa kita highlightkan serentak tu? Sebab orang kata apa? Di luar sana ada macam-macam peluang. Okey? Tapi saya tak pasti ada ataupun tidak peluang di luar sana yang mampu memberikan kita ketiga-tiga faktor besar ni secara sekaligus. Jadi yang mana yang kita tengok, orang kata apa, kita banyak menggunakan masa dan kesihatan kita untuk mencari wang. Yang mana orang kata apa, wang yang kita dapat tu boleh orang kata kita guna, kita manfaatkan untuk kehidupan yang happy, yang bahagia kan. Dan ada juga ramai yang di luar sana tu yang mengejar-ngejar ketiga-tiga faktor ni, tapi mungkin mungkin orang kata apa, medium yang digunakan tu mungkin tak samalah kan. Okey. So apa di luar sana kita tengok kejayaan ni kepada ada macam-macam. Kita tengok kalau kita bagi kepada golongan yang blue collar, yang mana yang business corporate, okey, kita tengok diorang ni ada duit. Okay, ada duit yang sangat banyak, tapi diorang tak ada masa. Okey, pagi meeting di Kedah, malam dinner di KL, lepas tu orang kata apa, balik rumah dah lewat, tak sempat tengok anak, tak sempat tengok isteri kan. So pada diorang ni selagi diorang boleh bergerak tu, diorang masih sihat. Ini kita tengok pada orang kata apa, golongan ni dari satu aspek kita nampak dia berjaya sebab dia banyak duit kan. Tapi dari aspek yang lain, dari segi masa dia dengan keluarga, okey, dia mungkin tak ada. Mungkin ada setengah tu tak kenal pun, anak tak sempat pun nak tengok ayah kan. So ada di luar sana. Dan ada juga, dan golongan yang kedua ni duit belum ada, duit belum cukup. Okey, ini adalah golongan muda lah, orang-orang muda yang mungkin baru grad, yang belum ada pekerjaan. Okey, golongan ni duit belum ada. Pasal kesihatan tu mungkin kebanyakan orang golongan macam ni ada, orang kata apa, tak ramai yang mengambil berat tentang kesihatan. Sebab apa? Kalau kita tengok golongan muda ni banyaklah kita nampak, orang kata apa, tidur lewat, bangun lewat, buat kerja pun
tak menentu. Jadi duit belum ada, disebabkan nak mencari duit, dia buat kerja macam-macam. Jadi mungkin pada masa tu kesihatan dia pun mungkin akan terganggu. Jadi golongan ni kita kata yang mana yang baru grad, yang baru habis belajar ni, dia mungkin berjaya dari segi pelajaran tapi belum lagi berjaya dari segi meneruskan kehidupan. Dan golongan yang ketiga ni adalah golongan orang yang kebanyakan, di mana orang yang bekerja 8 pagi, 5 petang, okey, di mana orang ni duit yang ada tu cukup-cukup je. Okey, dapat gaji ujung bulan untuk habiskan sampai ujung bulan pula memang sangat cukup-cukup. Jadi masa sangat banyak tapi tak ada orang kata apa? Duit yang ada tu cukup-cukup, mungkin bolehlah, mungkin orang kata apa? Boleh nak, masih boleh untuk rasa menggunakan duit yang ada tu untuk bergembira, semua boleh. Cumanya orang kata untuk betul-betul free, nak berbelanja tu, nak apa, anak nak apa, kita pun nak beli apa, nak makan apa tu belum ada. Sebab yang ada tu cukup-cukup je. Dapat awal bulan ni, nak sampai bulan depan pula tu kena betul-betul orang kata apa? Plan lah, okey. Dan ada juga tu yang bila habis kerja pukul 8, pukul 5 sambung buat kerja lain sebab nak mencari satu kehidupan yang selesa. Dan paling malang lagi disebabkan bekerja 8 pagi 5 petang sambung lagi sampai malam, besok pagi kerja lagi, kesihatan pun tak ada. Kan? Jadi pada saya bagi ini adalah satu peluang yang mana pada saya mungkin boleh yang boleh dipertimbangkan, dan harus kita pertimbangkanlah peluang yang saya nak sampaikan ni. So seorang yang benar-benar berjaya tu mesti dia mesti ada wang, masa dan kesihatan tu secara serentak. Macam mana? Okey. Apa yang saya nak cerita ni? Okey. Shuangho. Dia pasti ramai yang pernah tengok logo ni kan. So ini adalah perniagaan Shuangho. Shuangho ni adalah satu syarikat yang mana daripada mula ia ditubuhkan hinggalah ke hari ini hanyalah memasarkan produk berasaskan linzi. Okey, dia tak ada yang lain. Produk ni semua ada linzi. Kebanyakan boleh katakan semualah ada linzi kan. So Shuangho ni adalah satu syarikat international yang mana kita dengar nama ni, alamak Shuangho pula nama dia kan. Jangan risau, Shuangho ni adalah nama Cina tapi dia adalah, kalau dimelayukan, dia adalah 2 ekor bangau. Okey, dua ekor bangau, itu sepasang bangau yang kita tengok kat sini logo dia ada bangau putih dan bangau merah, di mana bangau ni simbolik kepada Shuangho ini sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, sangat bagus dan sangat ideal untuk pasangan suami isteri jalankan perniagaan ni. So Shuangho ni kalau bahasa Inggerisnya double crane. Kalau di Taiwan kita kenal dia dengan double crane, tapi bila datang ke Malaysia dia guna Shuangho. So jangan risau pada nama memang Cina, tapi insya-Allah apa yang dipasarkan tu halal ya. Okey, Shuangho bermula di Taiwan, kemudian dia datang ke Malaysia sebagai negara yang kedua. And then daripada Malaysia lah dia berkembang ke negara-negara lain di seluruh dunia lah. So bermaksud bila kita sign up menjadi ahli Shuangho, kita entitled untuk menjalankan perniagaan di mana sahaja negara yang ada syarikat Shuangho ataupun double crane. Okey, apa yang dipasarkan oleh Shuangho? Okey, ini adalah produk yang dipasarkan oleh Shuangho. Okey, ini maaf ya, ini slide yang
lama. So ada sekarang Chuang Ho dah ada 4 lagi produk baru. Okay. So semua produk dia berasaskan cendawan, hanya ada beberapa sahaja yang tak ada cendawan. Tapi selama 30 tahun kajiannya adalah cendawan. So apa yang hebatnya cendawan ni? Macam mana Lingzi ni boleh membantu kita dalam orang kata apa? Macam mana macam mana Lingzi boleh membantu kita dalam untuk mencapai kesihatan yang baik. Okey. Ini adalah kandungan berkesan dan fungsi Lingzi. Okey, dalam Lingzi ni ada 4 komponen ada 4 komponen. Yang pertama adalah triterpenes. Okey, triterpenes ni adalah rasa pahit yang ada pada Lingzi. So untuk kita nak kenal kualiti Lingzi itu, dia mestilah sejauh sejauh mana Lingzi itu pahitnya, kepekatan pahit Lingzi itu menentukan kualiti Lingzi itu yang sebenarnya. Lagi pahit Lingzi lagi bagus kualiti dia. Okey. Apa yang triterpenes ni boleh buat? Yang pertama, dia boleh melaraskan daya imuniti. Apa dia imuniti? So sekarang ni kita bersyukur sebab kita tengok ramai orang dah sedar imuniti. Rata-rata orang sembang imuniti, kuatkan imuniti. Apa dia imuniti itu sebenarnya? Okey. Imuniti itu adalah askar yang ada dalam badan kita yang ditugaskan untuk menjaga badan kita ni daripada serangan musuh. Okey, triterpenes ni dia boleh melaraskan daya imuniti, yang mana orang yang ada alhan yang ada imuniti yang tinggi, yang ada imuniti tinggi itu, triterpenes ni boleh laraskan. Maksudnya dia boleh rendahkan, dia boleh turunkan imuniti yang tinggi itu. Dan yang kedua, dia boleh mengurangkan kolesterol dan mempergiatkan perawatan trombus. Okey. Trombus. Apa dia trombus? Kalau kita tengok kerata rentas kat tepi ni, ini adalah kerata rentas salur darah kita. Okey, di mana kita ni harus kita bersyukur kita dilahirkan dengan orang kata apa? Salur darah yang bersih pada awalnya. Okey, yang sangat clear. Okey. Tapi disebabkan oleh cara hidup kita, pemakanan kita, salur darah kita ni dah mula ada kolesterol, dah mula ada darah beku kan. So Lingzi ni, triterpenes ni, dia boleh larutkan kolesterol dan trombus ni, dan dia boleh bantu untuk kenyalkan balik salur darah kita. So macam mana kita nak tahu ada trombus yang dalam badan kita? Di mana bila kita rasa kebas, lenguh, itu menunjukkan berlakunya penyempitan salur darah. Di mana-manalah yang mana kita rasa. Kalau lenguh di tangan tu, maksudnya di bahagian lengan kita lah yang ada ni penyempitan salur darah ni. Kalau berlaku di tangan, kita boleh rasa lenguh, kebas. Tapi penyempitan ni boleh juga berlaku di mana-mana organ, di mana-mana salur darah di seluruh badan kita ni. Dia boleh berlaku. Okey? Okey. Bila triterpenes ni dah larutkan trombus ni dan dah buang kolesterolnya, salur darah kita ni dapat dikenyalkan semula dan akan menambahkan sifat pengaliran darah. Dan yang paling best sekali, triterpenes ni dia boleh buang toksik di hati. Dan bila toksik di hati ni dah dikeluarkan, akhirnya alhan pun dapat diperbaiki. Dan yang kedua adalah polisakarida macromolekul, yang mana ia menguatkan imuniti badan. Okey. Ini bila imuniti badan kita terlalu rendah. Di mana contoh macam budak bila dia minggu ni dia demam, minggu depan dia demam lagi, lepas tu dia kerap demam. Itu menunjukkan askar dalam badan dia sangat lemah dan tak boleh nak prevent dia daripada virus yang boleh. So dia sangat kerap demam. So propolissakarida ni boleh menguatkan, boleh membantu untuk menguatkan kembali imuniti kita.
Okay. So kalau kita tengok budak-budak anak-anak Shuanghu lah, anak-anak Shuanghuria ni, kalau yang mana mengamalkan Lingzi daripada kecil, bukan kata tak demam, dia orang akan demam. Sebab demam tu adalah satu proses biasa bila askar kita berjumpa dengan virus dalam badan dia dan dia nak lawan dengan virus tu, pasti kita akan demam. Cuma kita tak demam lama. Mungkin ambil masa, okey hari ni demam, satu malam besok pagi dah baik. So kalau itu yang berlaku bermaksud insya-Allah imuniti badan tu dah semakin baik. Dan polisakarida juga boleh menghapuskan radikal bebas, mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati dan memperbaiki keadaan badan. Okey, kita tengok tadi tretepins ni dia buang toksin di hati. Dan polisakarida ni dia tumbuhkan balik sel-sel hati tu. Okey, dalam badan kita ni kita diciptakan sangat unik. Semua sel kita bertukar ganti boleh bertukar ganti ya dalam masa 7 hingga 120 hari. Okey. Yang mana sel mati, yang mana sel rosak, kalaulah kata keadaan badan kita tu bagus, dia akan dikeluarkan daripada badan kita tu dalam masa 7 hingga 120 hari dan dibantu untuk ditumbuhkan balik. Okey. Kecuali sel otak sahaja yang kalau dah mati tu dia takkan tumbuh balik dah. Okey. Yang ketiga adalah nukleotida Lingzi yang mana ia mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Dan yang keempat adalah protein AZ8 yang mana ia melaraskan imuniti badan dan kandungan lain, vitamin, mineral dan lain-lain. Okey, kita tengok kat sini tretepins, Lingzi ni dia boleh bekerja dua hala. Di mana yang orang yang imuniti dia tinggi dia rendahkan, yang rendah dia tinggikan, dan yang mana darah pekat dicairkan, yang cair dia pekatkan. Dan protein AZ8 ni dia melaraskan supaya supaya semua keperluan tu selaras dengan keperluan badan kita. Jadi bila kita mengamalkan Lingzi ni, kita tak payah dah nak fikir macam mana dia buat, berapa banyak nak ambil. Sebab bila kita makan tu, kita biarlah Lingzi yang bekerja dalam badan kita. Sebab dia memang dah tahu apa yang dia nak buat. Okay. So apa yang diceritakan ni dapat buatkan imuniti, dapat kawal pelekatan papan darah ini bukan sesuatu yang omong kosong kita kata. Okey. Dia ada satu sijil pengiktirafan yang mengesahkan apa yang diceritakan. Okey. Okey, Shuanghu ataupun double crane kita memperolehi dua sijil pengiktirafan negara yang mana kedua-duanya ni sangat berkait rapat dengan imuniti badan kita. Dan satu ni untuk liver. So kalau kita tengok kat sini untuk nak dapatkan sijil ni pun sebenarnya bukan satu benda yang mudah, di mana di mana dia kena melalui satu panel yang dilantik oleh Kementerian Kesihatan Taiwan, di mana untuk mengesahkan apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan oleh syarikat tu lah. Kalau syarikat tu kata boleh buat menguatkan imuniti, apa bukti dia. Dan dia tak boleh cakap macam tu je. Dia tak boleh suka-suka hati kata oh boleh buat imuniti, oh boleh dan terus jual. Dia tak boleh. Dia mesti melalui satu badan agreditasi makanan ni. Badan ni kena sahkan dulu benda tu dan dapat sijil baru boleh declare. Selagi tak ada tak boleh declare. Dan untuk dapat sijil ni pula bukan satu benda yang mudah, di mana syarikat perlu melepasi 80 panel pakar, yang mana semua 80 pakar ni kena bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh syarikat tu. Kalau kata ada satu yang argue, sijil ni tak dapat dikeluarkan. Jadi alhamdulillah daripada mula Shuanghu ini mohon untuk dapatkan sijil ni sampailah ke hari ini,
kita tak pernah gagal untuk mendapat kelulusan. Malah setiap kali kita membentangkan untuk renew sijil ni, sijil ni dia bukan sijil lifetime ya, dia adalah sijil berkala. Maksudnya setiap 5 tahun sekali syarikat perlu renew balik sijil ni. So jika sekiranya masa renew tu dia punya keberkesanan tu berkurangan, mungkin sijil ni kita tak dapat dah. Tapi setiap kali kita renew, alhamdulillah kita punya apa tu, kehebatan LINSI tu semakin bertambah. Okey. Dan bukan itu saja, kita juga dapat ni ISO, dan ini adalah kelulusan halal daripada ni Badan Halal Taiwan yang dilantik oleh JAKIM. Kita juga ada JMP ya. JMP ni JMP grade A, di mana JMP ni hanya diberikan kepada syarikat pengeluar ubat. Tapi kita syuangho pengeluar makanan pun kita dapat grade yang sama. Kita juga ada endorsement daripada Jepun Health Food Organization. Kita juga ada daripada Singapura. Jadi dua negara ini adalah dua negara kecil yang sangat tegas tentang kualiti sesuatu produk kesihatan. So mana-mana yang kalau produk yang dapat kelulusan daripada dua negara kecil ni dari segi kualiti, kita jangan risaulah. InsyaAllah akan sangat terjamin. So kajian sains pengiktirafan kerajaan, jaminan keselamatan dan keberkesanan. Maksudnya dari segi sains, dari segi pengiktirafan kerajaan, keselamatan dan keberkesanan dia sangat-sangat terjamin. Okey. Ini adalah gambar rajah fizikal badan kita. Semua orang ada ke-6 sistem ni. Dan yang kecil-kecil kat bawah ni adalah mewakili penyakit lah ya, yang ada pada kita. So, apa yang ada ni? Kita ada 6 sistem ni. Setiap orang ada 6 sistem ni sahaja. Tak ada orang ekstra satu. Okey? Kita ada sistem pernafasan, kita ada sistem pertahanan, kita ada sistem rembesan dan metabolisme, kita ada sistem penghadaman, kita ada sistem peredaran, kita ada sistem saraf. Di mana kalau ada salah satu daripada sistem ni yang bermasalah, okey, dia akan kaitkan dengan semua sistem-sistem yang lain. Kan? Kalau kita ada kereta kan, kita ada masalah kan? Ada masalah bunyi sana sini, tapi kita kata tak apalah, tak payahlah repair lagi. Pasti kalau kita tak buat terus, kita pergi bengkel selepas bunyi yang dah kuat, mesti orang kata apa? Banyak lagi yang kita nak kena repair. Mungkin pada asalnya hanyalah spark plug saja, kan? Tapi sebab kita lambat pergi, dah lain pula yang semua sekali akan terganggu, kan? Sama juga dengan badan kita ni. Katalah kita ada masalah pada sistem penghadaman. Kita susah nak membuang, okey? Kita rasa kita sembelit. Tak apalah, 2 hari tak buang, okey lagi. Aku makan seminggu tak buang, aku okey je kan? Tapi sebenarnya itu adalah permulaan kepada masalah kesihatan kita. Okey, dan bila sistem penghadaman kita mula bermasalah, okey, dia akan memberi masalah kepada sistem-sistem yang lain. Contoh hati. Sistem rembesan dan metabolisme pun akan mula bermasalah bila sistem penghadaman kita bermasalah. Dan bila sistem ni bermasalah, sistem pertahanan kita juga akan bermasalah. Kan? Jadi bila salah satu sistem ni bermasalah, kita pasti akan menghadapi masalah-masalah pada sistem-sistem yang lain juga. Okay. So, tanda-tanda awal selepas makan LINSI. Okay, sistem-sistem yang subjektif dapat diperbaiki. Yang ini bila orang makan LINSI, orang pasti sukalah sistem-sistem yang baik-baik ni kan, 1 sampai 5 ni orang pasti akan suka. Okey, selera makan, tidur lena, perkembangan lancar, jadi bersemangat. Biasanya kalau first orang ambil LINSI, orang minum kopi ke, kalau orang pastilah akan cakap, best lah kopi ni, best lah makan LINSI ni, badan ringan semua kan. Tapi kita tak nak yang 1 sampai 5 ni.
Okey, kita menunggu setiap orang tu dapat yang keenam, iaitu apa dia? Krisis penyembuhan. Apa dia krisis penyembuhan ni? Krisis penyembuhan ni adalah reaksi positif. Dia adalah fenomena biasa badan kita buang apa yang dia tak nak. Okey. Krisis penyembuhan ni adalah satu fenomena sementara je. So jangan bimbang. Okey. Yang mana simptom yang asal menjadi agak serius. Contoh Contoh orang tu dia kencing manis. Okey. Bila dia makan linzi, mungkin kencing manis dia tu bacaan dia akan naik lagi tinggi ataupun darah dia akan naik lagi tinggi. Kan? Itu adalah simptom yang asal menjadi agak serius. Kalau benda ni berlaku, jangan risau. Kerana itu adalah fenomena biasa je. Perkara biasa di mana badan kita mula bereaksi, mula bereaksi untuk diperbaiki. Dan mungkin juga pada masa tu selera makan kita pun mungkin akan berkurangan. Fikirlah bila badan kita tak selesa, kita mesti tak ada selera nak makan kan. Dan tidur pun mungkin jadi kurang lena, kekumahan, kita akan jadi sembelit ataupun cerit-birit dan kita akan rasa sangat letih. Yalah bila kita tidur tak lena, makan tak selera, kita mesti akan rasa sangat letih dan lain-lain tu kita akan rasa dahaga, kemung perut, urtikaria ni gatal-gatal dan kita akan rasa lain-lain jugalah. Jadi semua ni bukan semua orang dapat benda yang sama. Okay, dia bergantung kepada keadaan badan setiap orang tu. Sebab setiap orang tu perjalanan penyakit yang dia terima tu tak sama. Kita tengok ada orang dapat kencing manis tapi suami isteri kencing manis tapi ubat suami isteri tu tak sama. Sebab tu doktor kata jangan share-share ubat. Kan? Sebab keadaan badan kita tu tak sama. Jadi bila kita makan linzi, so keadaan yang kita dapat tu tak akan sama. Semasa mengambil linzi tak perlu memberhentikan rawatan atau ubat. Boleh je makan bersama-sama. Linzi ni bersama-sama dengan ubat yang sedia ada. Okey, ada nak tanya sampai setakat ni? Okay, kalau tak ada, kita teruskan. Okey, ini adalah, ialah kita nak makan linzi ni, kita tahu produk dia mahal, kan? Orang kata apa? Mungkin ada setengah pada kita yang nak harapkan gaji mungkin tak mampu lah. Macam saya pun kalau nak harapkan gaji mungkin saya tak mampu. Tapi kita bersyukur sebab Shuanghu datang dalam orang kata apa? Dalam cara yang sekarang, multi level, di mana kalau kita berusaha, kita boleh makan produk secara percuma pun. Okey, Shuanghu menyediakan 9 jenis bonus dalam rancangan perniagaan Shuanghu. Yang pertama, keuntungan runcit, di mana bila kita daftar menjadi ahli Shuanghu, kita secara automatik kita dapat keuntungan runcit ni. Contoh macam kopi, harga tak ahli adalah 46. Bila kita jadi member, kita terus dapat harga RM40. So, keuntungan runcit kita adalah RM6. Dan yang kedua adalah bonus prestasi. Bonus prestasi ni bergantung kepada jualan kita dan juga jualan kumpulan lah. Okey, kalau kita baru-baru, mungkin kita tak ada kumpulan lagi, tapi kita dah boleh capai 400 poin. 400 poin ni kita boleh dapat 4%. Sehingga 800 poin dapat 8%, sehinggalah 13,000 poin kita dapat 28%. So 400 poin ni mungkin 400 sampai 13,000 ni kita mungkin boleh capai secara sendiri. Mungkin cara kita jualan kan kita boleh capai lah. Okey. Tapi kita tak memandang kepada bonus prestasi ni. Apa yang kita nak dalam perniagaan Shuanghu ni adalah pendapatan pasif, di mana bonus kepimpinan, di mana bila kita berjaya melahirkan satu vice manager, company akan reward kita 6.7%. 3 elite kita akan capai senior vice manager, company akan reward kita lagi dengan 4%.
kita ada 5 elite. 5 elite ni maksudnya 5 vice manager ya. Kita akan jadi special vice manager. Company akan reward kita lagi dengan 2.7%. 7 elite kita akan jadi diamond, di mana company akan reward kita lagi dengan 1.3%, sehinggalah jadi gold diamond ni company akan reward kita 0.7, 0.7, 0.7. Dan setiap satu daripada peningkatan ni dia punya perbezaan bonus ataupun gaji tu sangat besar. Jadi macam mana nak capai semua ni boleh rujuk kepada upline lah ya. Okey. 3 ganjaran dalam perniagaan Shuanghu. Okay, kita ada diamond hadiah. Diamond ni dihadiahkan dengan kereta di mana 4 tahun sekali pengedar yang mencapai pangkat diamond akan dianugerahkan dengan cash ya. Saya difahamkan lebih kurang 60k juga. Okey, untuk diamond kita nak beli kereta ke, nak beli rumah ke apa ke, dia boleh gunalah. Okey. Dan dia ada dan diamond ni juga dia ada bonus tahunan diamond. Setiap tahun sebelum Chinese New Year. Okey, diamond kita ni senyumlah ya. Dapat bonus tahunan lagi. Dan ada juga seminar luar negeri untuk pengedar-pengedar cemerlang. Kita ada seminar luar negeri vice manager, dan dulu dia ada seminar seminar luar negeri untuk diamond. Okey. Tapi sekarang ni yang diamond tu saya difahamkan dah orang kata apa? Dah diganti dengan cash ya, kalau tak salah saya, untuk yang diamond, sebab selalu sangat pergi kot. Dulu ni saya difahamkan tiap-tiap tahun 2 kali pergi kan. Jadi kebanyakan diamond dia request, dia tak nak pergi, dia nak pergi sekali je. Kan. Jadi ada seminar luar negeri untuk pengedar-pengedar cemerlang. Jadi kalau kita berusaha dalam Shuanghu ni, insya-Allah kita pun boleh dapat semua ganjaran-ganjaran ni, dan pada masa ini kita bolehlah makan produk Shuanghu ni dengan lebih banyak. So pada masa tu kita dah ada duit, kita dah ada wang daripada apa aktiviti yang kita buat. Jadi bila lama kelamaan dengan Shuanghu ni dia menjadi makin mudah. So pada masa tu kita kan dah ada masa. Bila kita dah ada duit, kita pun dah tak kerja sangat, tak stres sangat. Kita pula makan produk Shuanghu. Jadi kita boleh dapatlah wang, masa dan kesihatan itu secara serentak. So sampai sini sajalah kongsian saya. Minta maaf ya, agak tergagap-gagap sebab agak lama juga tak present secara, orang kata apa? Secara full macam ni. Biasanya kalau kita pergi buat session, kita akan pilih part mana mengikut kesesuaian masa. Okey, kita jadi bila nak kena present full macam ni, dia memang dah lama kan, berapa tahun dah kita tak pernah present full macam ni, jadi dia macam gagap sikit lah kan. Tapi insyaAllah saya harap apa yang Dia tak perlu, kalau present privilege tak perlu present full pun. Present macam mana kita present. Bagilah satu contoh. Contohnya, okay, kalau kes yang kita nak jumpa ni penyakit lain, need the product, kita hanya present 6 daripadanya. So present 6 lah. Macam itulah maksudnya. Tapi tak apa, buat semua pun boleh. Bagus juga. Sebab semualah kan. Sebab sebenarnya kita kena tahu semua kan. Jadi untuk kita pergi masa kita pergi visit case tu, it depend macam mana kita nak present kat dia. So setiap orang tu mungkin tak sama cara dia. Kan, kalau macam saya sendiri pun, kalau saya pergi untuk visit case, saya tak present lah yang awal-awal ni. Okay, yang awal 1, 2 ni kita tak akan present. Biasanya kita akan bermula dengan slide ni. Biasanya betul. Slide ni. Kita akan kaitkan dia dengan apa masalah dia. Kita akan ceritalah full tentang slide ni. And then kemudian barulah kita akan pergi kepada slide yang ini.
kita akan pergi slide yang ini, kita akan ceritalah apa Lindsay boleh bantu, apa dia punya keberkesanan, orang kata apa, fungsi yang berkesan dalam Lindsay itu yang boleh membantu. And then kita akan, bila kita cakap benda ni, kita kena ada satu evidence ya, kita kena ada satu bukti kepada orang yang kita nak cerita tu, sebab benda ni bukan main cakap-cakap kosong tepi tembok ke tak. Kita ada satu bukti yang kukuh. Okey, di mana kita memang ada sijil pengiktirafan ni. Dan lagi orang kata apa, lagi kukuh kalau masa kita jumpa tu kita ada buku hijau tu Healing Burma, dan kita ada juga buku sekarang yang terbaru, buku Threatened Pills. Kan? Jadi itu semua menunjukkan bukti-bukti secara saintifik yang mana syarikat kita ada untuk dapatkan sijil-sijil ni. Dan bila kita nak cerita yang ni, kita wajib kena cerita dua ni. Tanda-tanda awal makan Lindsay dan juga yang reaksi penyembuhan ni. Yang keenam ni, krisis penyembuhan ni. Kena cerita bagi dia faham. Kenapa kita kena cerita? Sebab saya ada kes, bila kita cerita kat dia awal-awal, bila akak makan ni nanti akak akan sakit kepala tau. Oh ya ke? Ya, akak akan sakit kepala. So bila dia sakit kepala, dia akan cakap apa? Betul lah dia cakap dia sakit kepala. Saya sakit kepala ni. So kita cakap dengan dia, okey akak makan seminggu, insya-Allah bila akak dah dapat kentut, akak dah dapat muntah mungkin akan hilang sakit kepala tu. Kebetulan mungkin lah kan, kebetulan dia pun kentut, dia pun muntah, dia kata lah, betul lah. So that's why paling penting dua slide ni kena bagi tahu. Jangan cerita yang best-best je, cerita yang ni, kena bagi tahu ni. Sebab yang ini kadang-kadang yang menyebabkan kalau tak betul-betul faham, dia akan berhenti makan. So ini kena cerita bagi faham. Okay. So sampai situ saja. Okay, sekejap. Untuk yang ni, untuk yang slide ni, biasanya kita akan kembarkan dengan satu lagi gambar rajah usus. Okay, yang clear usus tu. So kita akan kembarkanlah dengan gambar rajah tu. Okay, saya rasa sampai sini saja perkongsian saya. So saya minta maaf kalau ada terkurang daripada saya. Dan yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Saya harap proses saya ini manfaat kepada rakan semua ya. Refresh balik macam mana nak menggunakan. Okay, so sampai situ saja. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis Abdullah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada VM Nuraini atas tadi pencerahan tadi tentang OPP Flip Chart. Dan alhamdulillah dari situ kita dapat jelas di mana dengan kita tahu segala cara untuk nak bentang, maka kita akan dapat cari prospek. Dan alhamdulillah yang kita fahamkan benda tu dan dapat terang kepada orang lain, insya-Allah dengan sekali ataupun dengan senang orang akan tertarik dengan company Shonghu.